Baik, dalam video yang seterusnya ini kita akan lihat oxidants treatment. Kita akan lihat beberapa contoh oxidants yang membantu di dalam proses perawatan water quality. Yang pertama kita lihat potassium permanganate treatment. Potassium permanganate ini dilaporkan boleh membantu untuk mengoksidasikan segala bahan organik ataupun tidak organik, dan juga dia mampu untuk membunuh bakteria. Dia juga mampu untuk mengurangkan kadar penggunaan oksigen melalui proses kimia dan juga biological yang berlaku di dalam kolam. Jadi kadar yang dicadangkan yang sesuai ataupun ideal untuk kolam, penggunaannya adalah 2 hingga 6 mg per liter untuk merawat kolam yang mempunyai masalah dissolve oksigen yang sangat kurang. Dan juga sesetengah penyakit ikan boleh dirawat dengan menggunakan potassium permanganate ini untuk mana-mana ikan di tangki ataupun di kawasan kolam. Terkadang kita boleh menggunakan dos melebihi 4 hingga 6 mg per liter pada kolam, tetapi kita gunakan concentration yang ataupun kepekatan yang lebih tinggi. Kita gunakan untuk tujuan pendedahan yang sangat singkat kepada kolam ataupun tangki. Dan menurut pengkaji seperti Lawrence dan juga Marking dan juga Bills menyatakan bahawa potassium permanganate ini juga boleh menggantikan rotenon ataupun antimycin, iaitu sebagai fish toxins. Fish toxins iaitu racun ikan. Seterusnya dalam slide ini juga kita akan lihat ada beberapa contoh pengiraan yang perlu anda tahu juga. Kita akan lihat dan saya akan bantu anda untuk fahamkan. Mari kita lihat calculation yang pertama. Assuming all of the excess potassium permanganate decompose to release oxygen. Bayangkan kesemua sisa potassium permanganate decompose. Decompose bermaksud merebut untuk melepaskan oksigen. Jadi soalan di sini tanya berapa banyakkah potassium permanganate yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mg per liter dissolved oxygen. Persamaan yang kamu nampak di sini ni dia diekstrak daripada satu persamaan kimia yang besar, tetapi ini telah diekstrak lalu kamu nampak dia nampak simple macam ni lah. Kalau kamu nampak jumlah yang di atas ini 631.972 mg ini adalah berat molekul untuk potassium permanganate. Dan juga di sebelah ini adalah 3 molekul oksigen. 95.94 mg ni adalah berat molekul bagi molekul oksigen inilah. Jadi soalan ditanya berapakah amount potassium permanganate yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mg dissolved oxygen. So apa yang kamu perlu buat, kamu just bahagi saja 631.972 iaitu jumlah berat molekul potassium permanganate ni yang didarabkan dengan 4, terus kamu bagi dengan 95.94 mg iaitu berat molekul bagi oksigen, gas oksigen. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 6.587 mg per liter. Dan ini adalah jawapan yang kita cari, iaitu X ini ataupun jumlah ini adalah amount potassium permanganate yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mg per liter dissolved oxygen. Kita lihat contoh calculation yang kedua. By using the atomic weight, dengan menggunakan berat atom, berapa banyakkah potassium permanganate yang diperlukan untuk menyingkirkan 1 mg per liter ferrous iron. Sama juga. So apa yang kamu perlu buat, kita jumlahkan berat atomik ataupun berat molekul potassium permanganate ini semua. So untuk atomic weight untuk potassium permanganate ni adalah 157.993.
Okey, macam mana kamu dapat semua ini? Ini adalah hasil tambah berat setiap elemen yang ada pada potasium permanganat ini ya. Okey, sama juga kamu kena jumlahkan elemen ataupun berat molekul yang terdapat pada molekul ferrum ini. Okay, and then so kamu akan dapat jawapan 157.993 dibagi dengan 167.535. Kamu akan dapat jawapan 0.943 mg per liter. Kita lihat calculation yang ketiga dengan menggunakan atomic weight. Berapa banyakkah amount potasium permanganat yang diperlukan untuk menyingkirkan 1 mg per liter hydrogen sulfide. Okay. So ini persamaan ini diekstrak ataupun diambil daripada persamaan kimia yang utama. Kamu just follow saja ni persamaan ni lah. Okay, so untuk mencari amount potasium permanganat yang diperlukan untuk menyingkirkan 1 mg per liter, sama jugalah kamu kena dapatkan dahulu dia punya jumlah atomic weight. Okay, sini untuk potasium permanganat ini 631.972 mg. Okay. Dan juga untuk hydrogen sulfide 102.168 mg. So kamu bagi saja 631.972 mg dibagi dengan 102.168 mg dan kamu akan dapat jawapan 6.186 mg per liter. Okey, peroxide treatment, rawatan peroxide. Peroxide ni juga adalah merupakan contoh oksidan lah yang boleh menghasilkan oksigen dalam perawatan water quality. Okey, pengkaji Itomarati pada tahun 1975 menggunakan hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni dia punya molecular formula dia inilah H2O2. Ini adalah hydrogen peroxide ya. Okay, so menggunakan hydrogen peroxide sebagai sumber untuk dissolve oksigen untuk tujuan pengangkutan ikan, iaitu fish transporting. So kamu boleh lihat dia punya persamaan kimia ni adalah beginilah. Okay, so hydrogen peroxide ini digunakan dalam fish transporting untuk menghasilkan oksigen. Okay, ini dia punya persamaan kimia. Dan juga Chamberlain pada tahun 1988 yang menggunakan calcium peroxide. Okay, untuk kepada dasar kolam pada kadar 25 sehingga 100 gram per meter square setiap bulan. Dan juga lumpur dinyatakan hasil daripada kajian ini kita boleh nampak lumpur pada kolam tersebut dia mempunyai lebih rendah hydrogen sulfide. Okay, kita tahu hydrogen sulfide ni dia adalah toksik kepada apa ni? Kepada kolam. Jadi bila kita gunakan calcium peroxide di mana dia boleh membekalkan lebih banyak dissolve oksigen, jadi di sana dissolve oksigen ini dia membantu untuk menyingkirkan hydrogen sulfide yang terdapat pada dasar kolam ini. Jadi bila kita letak calcium peroxide ada dissolve oksigen, dia boleh membantu untuk mengurangkan hydrogen sulfide pada kolam. Okay. And then hydrogen peroxide berkemungkinan toksik kepada phytoplankton dan juga organisma kolam, sama juga seperti potasium permanganat. Okay. Jadi apapun penggunaan peroxide dan juga potasium permanganat ini kita kena hati-hatilah. So lebih banyak kajian perlu dibuat untuk cek betul-betul sama ada bahan ini benar-benar safe, selamat untuk digunakan kepada kolam ataupun tidaklah. Okay, next kita lihat sodium nitrate treatment. Okay, kebanyakan end products ataupun hasil akhir apa-apa daripada tindak balas anaerobic metabolism dia adalah toksik kepada haiwan, iaitu ikan lah, amia. Okay, penggunaan ataupun perawatan menggunakan sodium nitrate ni boleh membantu untuk menghalang low redox potential pada kawasan air dan juga tanah, dan boleh menghilangkan fosforus ataupun kepekatan fosforus di dalam air.
Dan juga ada juga kajian membuktikan bahawa penggunaan sodium nitrate kepada kolam ataupun tasik dicadangkan sebagai satu teknik untuk mengekalkan lapisan permukaan yang banyak oksigen pada dasar kolam. Sodium nitrate ini juga dia lebih soluble, maksudnya dia lebih mudah terlarut dan juga dia cepat untuk terlarut di dalam air. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh letakkan sodium nitrate ini kepada dasar kolam yang sudah kering ataupun apa-apa kolam yang kosong, dan juga kita campurkan sodium nitrate ini pada kawasan permukaan tanah di dasar kolam, dan juga kita buat sedikit shallow tilling ataupun kita buat pembajakan. Satu lagi cara perawatan menggunakan sodium nitrate ini adalah kita boleh mampatkan sodium nitrate ini kepada blok yang keras, dan juga daripada blok yang keras ini kita boleh pecahkan kepada serpihan-serpihan kecil lagi yang membolehkan sodium nitrate ini melarut secara perlahan-lahan. Serpihan kecil ataupun kita panggil chips ini kita boleh letak di bahagian dasar. Dan juga kita boleh letak di kawasan dasar ataupun kawasan kolam yang kosong di antara between crops. Di sini kita akan lihat ada dua contoh case study yang menggunakan perawatan sodium nitrate. Okay, kita lihat dalam case study yang pertama di mana Boyd and Tucker pada tahun 1998 dia belajar nitrogen dynamics di dalam perawatan sisa air. Okay, so apa yang diorang buat, Boyd dan juga Tucker ini menggunakan 600 kg dalam satu hari nitrate nitrogen digunakan pada 28 ekar kolam tanah. Jadi hasil daripada dapatan ataupun kajian Boyd dan juga Tucker ini mendapati bahawa endapan dia lebih mudah teroksidasi dan juga dia membentuk endapan sedalam 50 cm berbanding dengan kolam yang tidak dirawat menggunakan sodium nitrate, di mana dia punya ketebalan endapan dia hanya 0.5 sehingga 1 cm sahaja. Jadi bukti sodium nitrate ini dalam menghasilkan oksigen ini kita boleh nampak pada endapan di mana dia menghasilkan bui-bui ataupun fine bubbles pada endapan tersebut, sebagai bukti yang sodium nitrate ini dia mampu untuk menghasilkan ataupun membantu untuk meningkatkan dissolve oksigen. Dan juga kita boleh lihat keberkesanan sodium nitrate di dalam case study yang kedua, di mana Noel dan juga Craig iaitu penyelidik daripada Western Australian, orang Australia ini dia menggunakan sodium nitrate pada kolam udang kerang air tawar pada kadar 10 mg per liter of nitrate. Jadi hasil daripada kajian Noel dan juga Craig ini mendapati bahawa oksigen terlarut ataupun kepekatan dissolve oksigen dia lebih tinggi di kawasan kolam, di kawasan dasar kolam yang sudah dirawati dengan menggunakan sodium nitrate berbanding dengan kolam yang tidak dirawat menggunakan sodium nitrate. Dan juga dibuat perbandingan di antara dua kolam tersebut. Jadi kolam yang sudah dirawat dengan menggunakan sodium nitrate, bila kita drain ataupun kita keringkan kolam tersebut, kita boleh nampak endapan itu dia berwarna coklat ataupun warna keperangan. Itu adalah bukti proses oksidasi di bahagian dasar berlaku. Manakala kolam yang tidak dirawat menggunakan sodium nitrate, apabila kita drain air tersebut ataupun kita kosongkan ataupun kita buang air pada kolam tersebut, mendapati bahawa dia punya dasar itu berwarna kehitaman, tidak ada proses oksidasi berlaku. Okey, seterusnya kita lihat chlorination treatment, iaitu menggunakan klorin, rawatan menggunakan klorin.
Okey, klorin, kita tahu penggunaan klorin ini adalah untuk membantu penyebaran penyakit air kepada manusia. Okey. Selalunya kita letak klorin ataupun klorin diletakkan di bekalan air kerajaan. Dan juga chlorination ni selalunya digunakan untuk disinfect, okey, membasmi kuman kepada ikan dan juga udang di hatchery lah. Dan juga kita gunakan klorin ini juga sebagai persediaan lah sebelum kita stocking. Dos yang selalu digunakan untuk membantu pembawa penyakit dan juga untuk tujuan disinfeksi air pada kolam udang sebelum kita stocking adalah 20 mg per liter. Untuk kolam catfish pula, dia punya dos adalah dalam lingkungan 0.1 mg per liter. Dan juga untuk kolam shrimp, kolam udang, dos yang selalu digunakan adalah dalam 2 hingga 3 mg per liter. So boleh lihat di sini tujuan chlorination ni adalah untuk membasmi kuman ataupun penyakit organisma dalam air, dan juga untuk mengawal phytoplankton, dan juga yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualiti air di kolam yang sudah kita letakkan ikan, yang sudah kita stocking. Okey, dalam chlorination treatment ini adalah contoh-contoh mikroorganism yang kita boleh prevent, kita boleh bunuh. Ada contoh mikroorganism adalah seperti pathogenic dan juga non-pathogenic bakteria, virus, phytoplankton, mikroorganism yang berbahaya. Dan juga chlorination dia boleh membantu untuk oxidize organic matter, membunuh protozoan dan juga arthropods.